setiap graf fungsi kuadratik di bawah nyatakan punca-punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. So soalan ni tidak perlu mengira sebab kita kena tengok graf. So dari graf kita boleh nampak apakah punca-punca bagi persamaan kuadratik di setiap graf lah. So contoh dalam soalan A, fungsi yang diberikan ialah 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 2 sama dengan kosong. Okey, so C dalam fungsi tu berapa nilai dia? Yang 1A. 1,1i soalan 1A. Apa nilai C dia? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh jawabkan? 1A. Apakah nilai bagi C dalam fungsi kuadratik yang diberikan? Masya? Negatif 2. Negatif 2. Okey. So kalau kamu tengok di gambar rajah, berlaku pintasan pada paksi Y pada nilai negatif 2. So kita tahu yang C ialah pintasan pada paksi Y kan? Oleh sebab nilainya ialah negatif 2, jadi graf telah memintas pada paksi Y pada nilai negatif 2. Okey, apa itu punca persamaan kuadratik? Dengan kata lain ialah graf memintas pada paksi X. So dalam gambar rajah, dalam graf, berapa nilai pintasan pada paksi X dan ada berapa? Pintasan graf pada paksi X. Kalau yang boleh kita nampak ialah salah satu nilainya ialah pada positif 2. Dan satu lagi ialah lebih kurang anggaran pada negatif 0,35. Kamu nampakkan graf tu? Dia memintas pada paksi X. So dengan kata lain, punca persamaan kuadratik ialah apabila berlaku pintasan graf pada paksi X. Selalunya 2 lah, tapi tak semestinya. Okey, untuk soalan B, dalam fungsi kuadratik yang diberikan, nilai C ialah 20. So kamu akan nampak pada gambar rajah graf tu, pintasan 20 berlaku pada paksi Y. Dan apa yang kamu lihat pada paksi X, ada 2 pintasan, iaitu pada nilai sebelah kiri ialah pada negatif 4 dan sebelah kanan pada positif 5. Jadi negatif 4 dan 5 itulah yang dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik. Yang ini soalan dia tidak perlukan pengiraan kerana dia perlu melihat graf. Soalan nombor 2. Boleh sudah tu soalan nombor 1? Boleh faham macam mana mau tengok graf dia? Boleh. Dan daripada graf kita boleh tengok boleh. Ya, nilai C dan pintasan pada paksi X iaitu punca persamaan kuadratik. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Jadi di sini kena ada sedikit pengiraan lah. Katakan yang pertama, persamaan kuadratik yang diberikan, soalan 2A ya. Persamaan kuadratik yang diberikan ialah X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Dan nilai X yang diberi ada 2, iaitu pertama ialah X sama dengan 3 dan yang kedua ialah X sama dengan 2. Jadi macam mana kita mahu menentukan? Kita masukkan satu persatu lah. Pertama, X sama dengan 3. Jadi kita gantikan X sama dengan 3 itu ke dalam persamaan kuadratik. So X kuasa 2 tu tadi akan jadi 3 kuasa 3
3 kuasa 2 tolak 5 darab 3 tambah 6. Okey, so boleh nampak ke cikgu punya slide? Nampak cikgu. Okey, katakan soalan 2A. Persamaan kuadratik ialah X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Jadi kita buat satu persatulah, yang mana yang pertama diberikan X sama dengan 3. Jadi dalam setiap X ni gantikan dengan 3. So ini akan jadi 3 kuasa 2 tolak 5 darab 3 sebab X ni telah diganti dengan 3 tambah 6. Dan berapa nilai dia? 3 kuasa 2 sama dengan 9. Ini akan jadi negatif 5 darab 3 tolak 15 tambah 6. So, hasil dia ialah kita akan dapat kosong. Cikgu. Ha, Cikgu. ya. Ya. Kalau tidak buat pengiraan, Tak boleh. Ini mesti ada pengiraan. Tunjukkan pengiraan. Macam kalau tak ada pengiraan, macam mana kamu tahu dia nilai hasil dia berapa? Ini kena tengok. Kalau dia kosong bermaksud 3 ni ialah punca. Kita mesti dapat hasil dia kosong. Baru kita boleh katakan X sama dengan 3 tu ialah punca persamaan kuadratik. Tapi kalau bukan kosong, macam mana? Maksudnya 3 bukan punca persamaan kuadratik. Jadi kena buktikan. Jadi kena ada pengiraan. Kamu tak buat pengiraan? Tak ada. tiada. Tak boleh tu ya. Saya ikut yang macam semak jawapan tu je. Macam dah? Macam mana? Yang Gunakan kereta? guna kalkulator. Ya. Ya. Tapi dalam latihan, memang kita boleh dapat nilai guna kalkulator. Tapi dalam latihan macam ini kena tunjukkan. Maksudnya kena buktikanlah juga. Memang kita boleh dapatlah. Okey? Okey, itu yang X sama dengan 3. Bagaimana kalau bagaimana kalau X dia sama dengan 2. Jadi kita kira lagi sekali lah, kena 2 kali. Okay, so persamaan yang sama, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Dia mesti sama dengan kosong kan? Jadi gantikanlah X tu sekarang 2 tolak 5 darab 2 tambah 6. Jadi berapa? 4. 4 tolak 10 tambah 6. Pun akan dapat sepatutnya kosong. So, kosong sama dengan kosong. Jadi maknanya kan X sama dengan 2 ni ialah punca persamaan kuadratik. Kita mesti dapat hasil dia kosong. Baru kita boleh katakan nilai-nilai X ini ialah punca bagi persamaan kuadratik. Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu tunjukkan lagi yang 2B. Sama juga, cuma gantikan saja 2B. Soalan dia ialah 2X kuasa 2 tolak X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi dalam yang pertama diberi maklumat X sama dengan 1. X sama dengan 1. Jadi kita ganti masuk dalam sini. 2, 1 kuasa 2
tolak 1, tolak 1 dan mesti sama dengan kosong. So berapa di sini? Sebelah kiri adalah sama dengan sebelah kanan. Jadi X sama dengan 1. 1 itu ialah, dan jawapan kamu mesti tekan bagi ada ayat dia. Maka X sama dengan 1 ialah, ini kena tulis, ialah punca persamaan bagi dia punya soalan lah. 2X kuasa 2 tolak X tolak 1 sama dengan kosong. Okey, kemudian nilai X yang kedua ialah X sama dengan 1/2. So ambil balik soalan. Tolak X tolak 1 sama dengan kosong. Cuma gantikan saja 2. X tu akan jadi 1/2 kuasa 2 tolak 1/2 tolak 1 sama dengan kosong. Okay, yang ini kena guna kalkulator lah ya. So guna kalkulator berapa? Yang sebelah kiri ni. Tolong kirakan, ada kalkulator? 2 dalam kurungan 1/2 kuasa 2 tolak 1/2 tolak 1. Berapa nilai dia? Negatif 1. Negatif 1. Okay, bila kamu tengok sebelah kiri negatif 1. Dia kata sama dengan kosong. Samakah? Negatif 1 sama dengan kosong kah? Tidak kan? Jadi bila tidak berlaku nilai yang sama di antara sebelah kiri dengan sebelah kanan, maksudnya ialah kita boleh katakan bahawa X sama dengan 1/2 bukan punca persamaan. Salin balik soalan dia tadi. Cikgu tak cukup ruang di sini. Salin balik soalan dia yang ni dah. Okey, cikgu tak cukup ruang. Begitu kita menentukan adakah dia punca persamaan kuadratik ataupun bukan. So untuk punca pastikan nilai sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Kalau tak sama, maksudnya dia bukan punca. Mas Mizal boleh faham? Boleh? Boleh juga. Okey. So maksudnya kalau boleh, soalan C dan D boleh buat? Boleh. Okey. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okay, so yang ini pun kena tunjuklah 3A. Sekejap soalan ialah soalannya ialah X tolak 1 X sama dengan kosong. So kita ambil satu-satu. Yang ni dulu, kurungan yang pertama. X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 1. Kemudian yang X tolak 4 sama dengan kosong. So X sama dengan 4 sebab dia kita pindahkan ke kanan dia jadi negatif pindah ke kanan jadi positif. Jadi dua ini ialah punca persamaan kuadratik. Dia suruh pilih tu.
dalam maklumat dia ada 3 nilai kan. Pertama ialah X negatif 4. Kemudian X2 dan X sama dengan 1. Jadi di antara tu, mana yang punca, mana yang bukan. So yang sama ialah negatif 1. Jadi kita boleh buat penekanan. Sorry. Ini negatif. So sini jadi positif 1. Jadi maksudnya X sama dengan 1 ialah punca. Oleh sebab dalam pilihan 4 tak ada, yang ada negatif 4. Jadi bermaksud X sama dengan negatif 4 dan satu lagi ialah X sama dengan negatif 2 bukan punca. Sepatutnya puncanya ialah 1 dengan 4. Disebabkan dalam pilihan jawapan dia bagi X sama dengan negatif 4. X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Jadi yang ada di sini ialah cuma ini. So ini sahaja punca dia. 2 ini bukan punca. Ini sahaja punca. Kerana bila kita kira kita dapat 1 dengan 4. So kita kena selesai satu-satu. Habis satu, ini yang kedua. So bila kita selesai, kita dapat punca dia mesti 1 dengan 4. Dia mau kita tentukan di antara 3 ni, mana yang punca, mana yang bukan. So bila kita kira, ini saja yang matching, 1 ni. Ini saja yang matching. 4. So maksudnya, negatif 4 bukan punca. Sepatutnya kita mesti dapat punca dia 4, positif 4. 3B. Boleh faham? Soalan ialah tolak 3. Cikgu. X tolak 5 sama dengan ya. So dia punya kejap. So means dia punya punca tu cuma tukar di dalam tu persamaan saja ke? Punca yang dia bagi tu tukar di sana. Untuk kita maksudnya kita kena buat perbandingan yang kita kira dengan yang dia bagi. Sama tidak? Mana yang sama, maksudnya itu punca. Oh, okey. Mana yang tidak sama dengan apa yang kita kira, maksudnya nilai yang dia bagi itu bukan punca. Okey? Okey, soalan 3B, kita ambil yang pertama dulu. Dia akan jadi, kita kembangkan, dia akan jadi 2X tolak 6 sama dengan kosong. So penyelesaian untuk X ialah 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Itu satu. Yang kedua yang ni, X tolak 5 sama dengan kosong, X sama dengan 5. Jadi maksudnya kan puncanya mesti 3 dan 5. Dalam pilihan yang dia berikan, di kita ada X sama dengan negatif 3. Dia bagi lagi X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Okey, antara 3 ni mana yang sama dengan kita kira tadi? 3 dengan 5 kan? Iya. Iya, jadi maksudnya apa? Yang sama kita kira dengan yang dia bagi bermaksud ini ialah punca. Dan yang tak sama ni, satu ni, negatif 3 bukan punca.
Boleh tangkap? Boleh faham? Boleh. 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 Okey, boleh kita pergi next. Soalan keempat. C itu selesai sendirilah ya. Okey, ini ada gambar rajah. Bagi graf fungsi kuadratik di bawah, tentukan sama ada nilai X yang diberikan merupakan punca bagi persamaan kuadratik Fx sama dengan kosong. Jadi yang pertama dia bagi X sama dengan 1. Itukah dalam buku teks kamu? X sama dengan 1. Ada? Ya. Ada dia tulis begitu? Ya. Okey. Adakah X sama dengan 1 tu kalau kamu tengok gambar raja, itu adakah punca dia? Punca persamaan kuadratik dia? Cuba tengok gambar. Kamu tahu kan di mana mau tengok punca? Dia mesti pintasan pada paksi X. Jadi adakah X sama dengan 1? Ada di dalam gambar raja, ada di dalam graf tu, ada ditunjukkan oleh graf tu. Tiada. Tiada. Berapa nilai pintasan di paksi X di graf? Berapa nilai dia? -3 sama 5. Nah, -3 dengan 5. Jadi itu dua tu ialah punca. Jadi X sama dengan 1 tu bukan punca. Manakala B dia bagi X sama dengan -3. So di graf memang ditunjukkan pintasan pada -3 bermaksud X sama dengan -3 ialah punca. Dia suruh tengok graf saya betul. Sebab kamu tahu punca ditunjukkan di graf dengan melalui pintasan pada paksi X. Soalan C dia, X15. Punca ke bukan? X15 tak ditunjukkan di graf. Ya, bermaksud X sama dengan 15 bukan punca. X sama dengan 5 ada ditunjukkan di graf, bermaksud X sama dengan 5 ialah punca. Okey? Itu cuma ya atau bukan saja dia punya jawapan. Punca kah, bukan punca kah? Okey, 1.1F. Nombor 1A, tentukan punca bagi setiap persamaan yang berikut dengan kaedah pemfaktoran. Kalau kamu tengok buku teks macam mana mahu menentukan punca bagi persamaan kuadratik mengikut kaedah pemfaktoran, katakan macam tadilah. Okey, katakan 1A. 1A, soalan dia ialah X sama dengan 2 tolak 3X sama dengan 10 sama dengan 0. Okey, yang ini kita mau cepat, kita guna kalkulator. So di kalkulator, kamu tekan mod 3 kali. Lepas mod apa? Mod tu tekan 3 kali. Lepas tu akan keluar EQN kan tak silap? Iya, cikgu. EQN 1. Okay. EQN 1 lepas tu tekan anak panah ke kanan kan? Ya. Ada kalkulator dengan kamu sekarang? Ada. Okey, tekan ke kanan akan keluar degree 23. So pilih 2. 2. Okey, tekan 2 akan keluar A kan di screen kalkulator. Okey, so A tengok di soalan. Cikgu kemarin cikgu sudah bagi tahu di mana mau tengok A. Nilai A dalam persamaan kuadratik. Dia mesti di sebelah X kuasa 2 kan? Ada nilai ke sebelah X kuasa 2 ni sekarang? Walaupun dia tak tulis. Ada. Ada. Sebenarnya dia ialah 1. Jadi A kamu di kalkulator tekan 1. Tekan 1, tekan sama dengan akan keluar B. So B kamu tengok di sebelah X.
So, nilai B dalam ni ialah oleh sebab tolak 3 bermaksud B-nya ialah negatif 3. Okey, di kalkulator kena tekan, tahu tekan simbol negatif di kalkulator? Tahu. Okey, tekan negatif 3, tekan sama dengan akan keluar C dan C ialah di sini. Yang tak ada kawan, tak ada huruf. Tolak 10 bermaksud C kamu mesti tekan negatif 10. Tekan sama dengan kamu akan dapat X dia. Yang pertama ialah X 5. sama dengan 5. Terkejut cikgu, no? Atau, okay, dia sebenarnya ada dua nilai. Macam mana mau tahu nilai kedua? Tekan lagi sama dengan. So, akan keluar X yang kedua iaitu X sama dengan negatif 2. Okey, ini kita dapat jawapan akhir sebenarnya. Yang kita kira guna kalkulator jawapan akhir. Tapi sebenarnya sebelum tu, kalau secara manual, kamu kena tulis ni. Dalam kurungan 2 berdekatan sama dengan 0. Okey, sediakan kurungan ni dan akhir dia sama dengan 0. Sini 0. Okey, kita dapat jawapan guna kalkulator X sama dengan positif 5. Tapi bila kita pindah masuk dalam kurungan, dia akan bertukar jadi negatif. So, kita akan tulis X tolak 5. Dan satu lagi kita dapat X sama dengan negatif 2. So, bila pindah masuk, dia mesti bertukar simbol. So, dia akan jadi X tambah 2. Sama juga sebenarnya. Ini yang di luar langkah kerja. Mau buktikan yang kita dapat X sama